Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua murid-murid tahun 4? Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari yang kedua untuk subjek sejarah. So, macam mana semalam sudah tengok ke semua video yang saya dah buat untuk pengenalan pengenalan tentang topik sejarah. So, hari ini saya akan sambung. Okey, kita akan sambung. Jadi sebenarnya ready ke belum? Kalau boleh, boleh buka buku teks muka surat 6. Muka surat 6. Kita akan sambung tajuk seterusnya. Okey. Jom kita tengok apa yang kita nak belajar hari ini. Baik, sebelum kita mulakan topik yang baru hari ini, kita nak buat sedikit ulang kaji topik yang semalam. Semalam saya dah terangkan tentang pengertian sejarah. Harap semua dapat ingat balik pengertian sejarah. So kita ulang sikit lah. Sejarah yang saya terangkan semalam, apa maksud sejarah? Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Okay, so yang ini saya rasa semua orang dah faham. Bila kita sebut sejarah ni ialah apa saja peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Okey. Dan semalam juga saya dah terangkan, ikut buku ini kita ada 5 orang sejarawan, ilmuwan yang memberikan pengertian masing-masing berkenaan dengan sejarah. Okey. Itu yang semalam. So semalam tu mudah saja tentang pengertian sejarah. Okey. Untuk hari ini kita akan sambung. Okey. Sambung dengan sumber sejarah. Okey. Sumber sejarah ni ialah bahan-bahan yang kita ambil dia sebagai bukti. Bukti yang kita menjadikan dia sebagai satu sejarah untuk direkodkan. Sumber yang kita ambil sebagai bukti untuk kita rekodkan dia sebagai satu sejarah. Okey. Cuba tengok sumber sejarah. Maksudnya ialah apa? Sumber sejarah memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Sumber sejarah terbahagi kepada dua, iaitu sumber primer dan sumber kedua. Dia ada dua lah. Dia ada dua sumber. Satu yang primer, yang utama. Satu lagi sumber yang kedua. Sumber daripada A, sumber daripada B. Begitulah. Mudah kita dah faham. Sumber sejarah ni ialah maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang berlaku. Maklumat ni kita dapat daripada A, maklumat A, dan dia ada maklumat yang kedua, maklumat B. Okey, primer dan sekunder. Maklumat sumber primer dan juga sumber sekunder. Sumber yang utama dan sumber yang kedua. Okey, baik, kita tengok sumber primer. Sumber primer ni sumber yang dia panggil sumber utama lah. Sumber utama, bahan utama, bukti utama yang kita menjadikan peristiwa yang berlaku itu sebagai satu sejarah. Okey, baik, tengok apa maksud dia. Sumber primer dikenali sebagai sumber pertama. Sumber primer berada dalam bentuk asal dan belum diolah. Contohnya ialah fosil. Fosil ni ialah bahan tinggalan, bahan-bahan tinggalan tumbuhan ataupun hewan yang diawet, yang dah diawet, itu fosil. Kemudian manuskrip. Manuskrip ni ialah macam sebuah kitab ke ataupun buku ke ataupun apa-apa kertas tulis penulisan yang dibukukan, macam awak buat folio tu ke kan, benda-benda yang dibukukan, itu dipanggil manuskrip. Kemudian dokumen rasmi. Dokumen ni macam surat-surat lah, surat-surat dan sebagainya. Dan artifak. Artifak ni apa? Artifak ni ialah bahan, bahan bukti. Bahan, cuba tengok maksud dia. Artifak ialah hasil ciptaan manusia seperti alat batu, tembikar, senjata dan duit siling. Itu baik, kita tengok satu persatu. Satu persatu. Kita datang tadi, dia dah beritahu sumber primer ni ialah sumber pertama. Sumber yang tak boleh ditolak. Memang bukti.
Bukti, sini ada dinosaur contoh. Sini ada telah berlaku apa? Tempat ni pernah dilawati oleh orang-orang Arab. Sebab apa? Sebab ada jumpa mangkuk. Dia orang datang berdagang dulu, jumpa mangkuk lah, jumpa macam-macam kan. Itu sumber prima. Maksudnya sumber utama, bahan-bahan yang ada bukti dia. Bukti. So bukti dia ni ialah contohnya fosil. Tadi ada 4 tadi kan. Fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan artifak. Baik, kita tengok satu persatu. Fosil dulu. Fosil ialah tinggalan tumbuhan atau haiwan yang terawet. Fosil ialah tinggalan tumbuhan atau haiwan yang terawet. So fosil-fosil ni ialah bukti yang di satu tempat tu ada kehidupan. Ada orang dulu-dulu pernah tinggal di kawasan tu. Contoh macam dekat Malaysia ni, Gua Niah di Sarawak kan. Pernah pergi ke Gua Niah? Gua Niah ni di Sarawak. So bila kita masuk, ahli-ahli sejarah masuk dalam gua tu, jumpa fosil. Fosil-fosil ni inilah tinggalan tumbuhan atau haiwan yang terawet. So bila jumpa dalam gua tu contoh jadi ahli sejarah dapat tahu yang tempat tu dulu pernah ada penempatan, contoh pernah ada orang hidup kat situ. Itulah dia kata sejarah, bukti yang ada sesuatu peristiwa telah berlaku dulu. Okey, itu fosil. Kemudian manuskrip. Tadi kita dah sebut manuskrip ni ialah seperti buku, seperti kitab-kitab. Contoh dalam buku ni dia bagi Hikayat Hang Tuah dan Sulalatus Salatin. Ini ialah buku-buku yang ditulis tangan. Orang-orang dulu yang pandai tulis, dia tulis Jawi tu kan, dia tulis, dia rekodkan. So bahan-bahan bukti ni lah yang kita dah tahu apa berlaku dulu. Cerita apa berlaku, kisah apa yang berlaku dulu kan. Dari sinilah bukti. Ini yang kita sumber ni, sumber sejarah ni. Kemudian yang ketiga ialah artifak. Artifak ni ialah hasil ciptaan manusia. Duit siling. Macam contoh dia bagi tu ialah apa tu? Duit siling lah tu. Duit siling. Zaman dulu kan, orang tukar dia panggil sistem barter. Dia tukar barang dengan barang. Jadi selepas tu baru datang duit siling. Macam yang ditunjukkan dalam gambar ni lah. Apa lagi? Alat batu, tembika, senjata kan, dan duit siling. Macam kita tahu di tanah Melayu ni dulu, apa senjata yang dulu dia orang pakai? Lembing kan, keris kan. Itu semua ialah dipanggil artifak. Artifak. Alat-alat, bahan-bahan yang dicipta oleh manusia pada zaman dulu. Okey. Dan yang keempat, sumber yang keempat ialah dokumen rasmi. Macam ni lah. Ini dia ialah sebuah file ke surat-surat ke kan. Dokumen rasmi lah. Mengandungi catatan tentang sesuatu peristiwa sejarah yang berlaku. Dia ada tarikh situ apa semua kan, masanya. Jadi ahli sejarah dapat tahulah apa yang telah berlaku. So semua ni, sumber-sumber ni disimpan, biasanya disimpan di muzium ataupun di arkib. Okay, so boleh faham ya? Yang pertama tentang topik ni, sumber tadi, sumber sejarah ni. Kita tahu tadi sumber sejarah ada dua, sumber prima, sumber utama, sumber yang pertama, dan sumber sekunder. So sebelum kita pergi ke sumber sekunder, kita dapat tahu dulu sumber prima. Sumber prima ni sumber utama, sumber yang utamalah yang pertama sekali. Maksudnya bukti yang nyata. So bukti-bukti nyata ni ada 4, iaitu fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan juga artifak. Okey. Ini semua bukti-bukti sumber prima. Baik, kita tengok pula sumber sekunder. Sumber sekunder ni ialah penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Contoh, sumber sekunder ialah buku, majalah, risalah dan akhbar. Apa maksud dia tu? Apa maksud dia? Sumber sekunder ialah penulisan
yang dihasilkan daripada sumber asal. Contoh tadi kan, dia orang jumpa duit siling. Jumpa duit siling. Jadi dia ditulis pula penulisan, diberitakan duit siling telah ditemui di Perak, di Lembah, di Lenggung, contoh kan. Sekian-sekian banyak apa semua. Ditulis semula. Itulah bagi sumber yang kedua. Bukti yang kedua. Siapa yang tulis? Yang tulis ni ialah orang yang ada pengetahuan tentang bahan yang dijumpa tu lah. Mungkin ahli sejarah lah yang tulis kan. So dia akan buat tulisan, maksudnya dia lebih kurang kita fahamkan sebagai catatan. Dia catat, dia jumpa dekat mana, tarikhnya bila, apa yang bahan yang dijumpa, berapa banyak kan. Kemudian dia kaji pula berapa tahun bahan tu, siling tu dah berapa ratus tahun kan. Itulah dia panggil sumber kedua. Sumber yang ditulis semula hasil daripada sumber yang pertama tadi, sumber primer tadi. Okey, boleh faham tak? Setakat ni boleh faham tak? Saya harap boleh faham lah. So bukti yang sumber sekunder ni daripada akhbar, daripada majalah, daripada buku, daripada risalah. So orang-orang sekarang ni, kita macam kita sekarang ni, kita pergi library, kita pergi perpustakaan, kita akan ambil, kita akan kebanyakannya kita akan lihat, tengok bukti ni, cerita-cerita ni daripada sumber yang kedua ni lah. Daripada buku sejarah macam ni kan, buku sejarah ni. Buku teks sejarah ni, ini ialah sumber sekunder. Sumber yang kedua. Sebab buku teks sejarah ni menceritakan peristiwa yang berlaku dulu. Berdasarkan bukti-bukti sumber primer tadi. Faham tak? Boleh faham saya harap boleh faham. Okey. Sumber sejarah penting sebagai bukti bagi memahami sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Jadi kita sekarang ni hidup tahun macam sekarang, kita hidup tahun 2020. Jadi macam mana kita nak tahu apa berlaku 50 tahun dulu? Apa yang berlaku pada zaman kemerdekaan Malaysia ni? Kan? Apa yang berlaku sebelum Malaysia merdeka? So, sejarah-sejarah yang berlaku dulu mestilah kita ambil daripada sumber. Sumber ni ialah bukti. Bukti tadi macam tadi kita dah belajar tadi. Sumber bukti yang pertama tadi kan. Artifak. Apa lagi? Fosil kan. Itu daripada situ kemudian ahli sejarah yang menjumpai itu dia tulis pula. Dia buat buku, dia buat majalah, dia buat risalah kan. Itulah kita dapat tahu, daripada situlah kita dapat tahu sejarah yang berlaku dulu kan, bila kita merdeka, bila siapa yang jajah tanah Melayu dan sebagainya. Okey, boleh faham So kaedah pendidikan sejarah ni kita akan sambung pada topik minggu depan. Okey. Mungkin kita akan ada minggu depan kita akan sambung lagi topik yang pertama ni. Okey. Iaitu kaedah penyelidikan sejarah. Kita akan sambung kaedah penyelidikan sejarah minggu depan lah. Minggu ni ada 2 hari saja, semalam dengan hari ini. So kita akan cover dua topik kecil lah. So minggu depan kita akan sambung lagi ruang dan masa dan sebab dan akibat. So pada minggu depan kita akan habiskan dengan topik kita yang pertama. Okey. Inilah dia punya kesimpulan daripada topik kecil. Topik kecil kita dah belajar semalam pengertian sejarah, dan hari ini saya terangkan tentang sumber sejarah. Okey, so harap murid-murid boleh faham pengertian sejarah tadi. Kita dah terangkan semalam, sejarah ni ialah peristiwa yang berlaku pada masa lalu, dan hari ini kita dah belajar sumber sejarah. Sumber ni ialah bahan-bahan bukti yang kita ambil untuk kita jadikan bukti yang sejarah, apa-apa sejarah yang berlaku tu benar-benar berlaku. So sumber tu lah bukti, bahan-bahan bukti tadi kan. Bukti ni ada 2 sumber ni, primer dan sekunder. Yang primer macam fosil,
artifak. Yang sekunder ni ialah penulisan buku-buku, majalah yang ditulis menceritakan hasil daripada perjumpaan ataupun hasil daripada bahan-bahan artifak tadi, bahan prima yang dijumpai, diceritakan semula. Ditulis semula dalam bentuk cerita. Itu sumber sekunder. So minggu depan kita akan sambung dengan kaedah penyelidikan sejarah, ruang masa dan sebab dan akibat. So sekian dulu untuk video, untuk topik mini topik yang kedua ni hari ni, iaitu cuba kita tengok balik sekali imbas, mudah saja, iaitu sumber sejarah. Yang kita belajar hari ini ialah sumber sejarah. Sumber sejarah terbagi kepada berapa? 2, iaitu sumber prima dan sumber sekunder. Sumber prima dan sumber sekunder. Apa itu sumber prima? Sumber prima ni ialah bahan-bahan yang kita dapat daripada fosil, daripada manuskrip, daripada dokumen rasmi dan daripada artifak. Artifak ni ialah bahan-bahan barang-barang yang dihasilkan manusia zaman dulu. Ini sumber prima. Sumber prima ni ialah fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan artifak. Kemudian kita ada sumber yang kedua. Sumber yang kedua ni ialah penulisan. Ini sumber sekunder, penulisan yang ditulis semula, ditulis semula dalam bentuk buku, majalah, risalah ataupun akhbar. Diceritakan kembali peristiwa yang berlaku pada masa dulu. So inilah sumber yang kedua. So kalau faham, itu saja, sekian untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye-bye.